don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar analisis daripada Datuk Kamal Amir tentang belanjawan 2025. Saya baca detail sikit dekat page PMA Anwar Ibrahim ni. Subsidi RON notify kekal untuk 85% rakyat Malaysia, tanggungan kerjaan 12 bilion. Mari kita dengar respon detail daripada Datuk Kamal Amir. Dia akan nanti kita komen macam biasa. Hari ini sekitar jam 4 petang tadi, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim membentangkan belanjawan 2025. Itu merupakan belanjawan yang ketiga selepas beliau menjadi Perdana Menteri. Dan ini adalah belanjawan terakhir di bawah rancangan Malaysia ke-12 sebelum beralih pada rancangan Malaysia ke-13 untuk tempoh 5 tahun akan datang. Di tahun depan kita akan mendengar pula rancangan Malaysia ke-13. Beliau membentangkan bajet hari ini, cuma saya mungkin orang tidak tahu. Memang menurut kebiasaan ataupun menurut unjurannya di Parlimen, hari ini Perdana Menteri membentangkan bajet. Dan selepas 2 hari, sekurang-kurangnya mesti dalam tempoh 2 hari, mestilah dibahaskan. Artinya, mulai hari Isnin nanti, perbahasan akan bermula, saudara. Hari ini, apa yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah kerangka. Ini cadangannya, jumlahnya 421 bilion untuk bajet tahun depan. Saudara. Dan, pada hari Isnin, kita tunggu pula. Apa pula komen daripada Ketua Pembangkang? Mampukah Datuk Seri Hamzah Zainuddin selaku Ketua Pembangkang untuk memberi pandangan, bukanlah membangkang saja saya. Dan kita mengharapkan, kalau kebiasaan dulu waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Ketua Pembangkang, selepas saja Menteri Kewangan membentangkan bajet negara, maka beliau akan memberi cadangan bajet kedua. Tapi kali ini tak tahulah, kita tunggulah saja pada hari Isnin nanti. Dan perbahasan akan dimulakan pada hari Isnin. Jadi banyak rancangannya. Satu benda yang agak menarik saya, dalam bajet ini, pertama-tama sekali saya nak mengulas tentang bantuan isi rumah miskin. Sebab memang pada awal lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan sasarannya untuk penggal pertama bila jadi Perdana Menteri adalah pertama sekali menangani derita rakyat dan berusaha untuk menghapuskan miskin tegar. Nampak gayanya dalam pembentangan hari ini, menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, isi rumah miskin yang mempunyai 3 orang anak, mereka layak menerima bantuan lebih 13,000 setahun. Iaitu merupakan satu peningkatan yang amat ketara berbanding 11,000 pada masa lalu. Jadi, menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, jika dihitung untuk warga emas pula yang miskin menerima bantuan sebanyak 10,000 setahun. Sedangkan tahun ini atau lepas itu 8,000. Jadi, kedua-dua jumlah tersebut jika dihitung berdasarkan keseluruhan bantuan, termasuklah sumbangan tunai rahmah STR, sumbangan asas rahmah SARA dan Jabatan Kebajikan Masyarakat, artinya setiap warga kita akan mendapat yang miskin RM1,100 sebulan. Dan ini belum lagi kita mengambil kira bantuan daripada kerajaan negeri, zakat ataupun yayasan lain. Jadi, menjadi tanggungjawab sekarang adalah untuk pastikan tiada keciciran berlaku. Cuma saya waktu beliau mengumumkan bayaran SDR fasa 4 akan disalurkan kepada penerima bermula 7 November melibatkan peruntukan 1.7 bilion. Bagi saya kadang-kadang saya terfikir tadi seandainya kalau begitu jumlah keseluruhan sekitar campur SDR, campur sana, campur sini, menjadikan lebih kurang RM1,100 sebulan. Apa kata? Dikumpulkan semua, maka tiap-tiap bulan masukkan saja dalam akaun rakyat sejumlah RM1,100. Saya rasa itu lebih baik. Tak tahulah sama ada ahli Parlimen boleh memberi cadangan. Sebab dia berselerak lah saya daripada SDR sekian banyak, daripada sumbangan rahmah, sumbangan asas rahmah sekian banyak, kemudian Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sekian banyak. Jadi kalau dikumpul semua, ambil lah. Jadi kalau itu peruntukan itu berada di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, ambil dari Jabatan Kebajikan Masyarakat, disatukan
supaya setiap rakyat miskin boleh mendapat 1,100 sebulan. Buka akaun tiap bulan masuk 1,100. Saya rasa itu yang lebih baik. Ini sekadar pandangan, dan kepada ahli parlimen yang akan mula membahaskan tentang bajet ini, saya rasa eloklah dicadangkan supaya mulai tahun depan kita satukan semua, dan peruntukan yang diberi pada warga miskin dapatlah mereka 1,100 sebulan, atau mungkin naik lagi 1,500. Kalau ini jadi, saya tentulah rakyat lebih banyak dan lebih berterima kasih dan tinggi syukurnya saya. Sebab kadarnya kerajaan telah pun menaikkan kadar bantuan untuk warga emas. Jabatan Kebajikan Masyarakat daripada RM500 pada RM600. Dan itu juga untuk mereka menjaga ibu bapa warga emas. Kalau suami isteri, artinya keadaannya tentulah banyak saya. Pasti boleh mengurangkan jumlah kemiskinan tegar di negara kita. Dalam waktu yang sama, saya pejabat awam akan mulai bulan depan November ini, mereka akan mula mendapat kenaikan gaji. Kenaikan gaji dapat, kemudian bulan Disember dan Januari kenaikan lagi, Januari lagi, dan pada bulan Februari dapat bonus pula RM500. Jadi kalau satu orang kakitangan kerajaan dapat 500, jika dia bekerja suami isteri, dapat 1,000 bonus saya. Nak tunggu apa lagi? Kerjalah. Jangan pula menyalahkan kerajaan tak bagi itu, tak ada ini. Kakitangan kerajaan dapat bonus saya. Mulai Februari nanti, itu RM500 seorang. Kalau suaminya kerja kerajaan, isterinya bekerja juga dengan kerajaan, dapat 1,000 untuk satu keluarga. Apakah kita bersyukur saya? Malahan, yang agak menggembirakan saya sekarang ini, bahawa kerajaan telah pun menetapkan bahawa gaji minima tidak lagi RM1,500 tetapi mesti RM1,700. Ini gaji buruh biasa yang kerja dengan swasta naik daripada RM1,500 pada RM1,700. Dan seandainya mereka juga layak mendapat STR ataupun bantuan-bantuan yang lain, artinya seseorang warga kita mendapat sekitar RM2,500 macam tu. Saya kira tadi. Apa nak lagi saya? RM2,500 besar. Bersyukurlah. Sebab gaji minima RM1,700 yang akan berkuat kuasa pada Februari depan. Tak tahu lagi lah nak salahkan siapa lagi apabila kerajaan telah menetapkan. Ini mesti diikuti oleh setiap syarikat. Saya. Dan dalam pembentangan belanjawan, seorang orang berkata kerajaan Madani meletakkan keutamaan untuk memastikan, ini yang saya suka dia, untuk memastikan kesejahteraan perumahan mampu milik untuk rakyat. Ini saya seronok. Sebab saya dah bercakap 3-4 malam, sebulan dulu pun saya dah bercakap, saya mahu supaya setiap warga kita, terutama yang tinggal di kota raya, berpeluang untuk memiliki rumah, tak adalah menyewa sebab kos sewa rumah terlalu tinggi. Jadi antara inisiatif yang dilaksanakan ialah kerajaan menyediakan hampir 900 juta untuk melaksanakan 48 program residensi rakyat PPR dan 14 projek rumah mesra rakyat, termasuk 2 projek PPR baru di Port Dickson dan juga di 110 unit untuk di seberang Perai. Malahan yang kita minta iaitu skim jaminan kredit perumahan Madani telah pun diluluskan, maka jumlahnya adalah peruntukan sejumlah 12.8 bilion. Ini adalah jaminan kerajaan pada lebih 57,000 pembeli rumah pertama. Bukan ada rumah nak beli lagi, tak boleh rasa. Untuk mereka yang tak ada rumah, nak beli rumah, maka skim jaminan kredit perumahan untuk 57,000 pembeli rumah yang pertama dapat memperolehinya saya. Malahan kerajaan juga bersetuju untuk menseragamkan dan menaikkan bantuan banner baru rumah rakyat. Jadi rumah rakyat yang nampak lain sikit boleh dapat peruntukan dari kerajaan, macam penghuni PPRT, warga nelayan, mereka yang tinggal di kampung-kampung baru, untuk maksimalnya kepada RM90,000 saya. Nak apa lagi saya? Besar bajet ni kali ni saya.
Kadar siling baik pulih rumah rakyat ditingkatkan kepada RM20,000. Semua ini akan diperincikan semasa perbahasan. Jadi kita kena tunggulah bila sampai saja ini Parlimen membincangkan peruntukan untuk Kementerian Perumahan. Kita dengarlah apakah wakil-wakil rakyat kita akan membawa perjuangan rakyat. Jangan pula nanti ceritanya melalut yang bukan-bukan. Saya harap agar setiap ahli-ahli Parlimen memperdebatkan isu pemilikan rumah ini, saudara. Ini penting, saudara. Kerana isu rumah ini perlu dijadikan sebagai satu sasaran utama. Supaya kalau mereka yang bekerja di kota raya, mempunyai betul-betul mata, utama sekali saya anak-anak muda yang baru bekerja. Sebab itu saya dah seminggu lamanya saya bercakap soal untuk mendapatkan kemudahan jaminan kredit. Kredit untuk membeli rumah. Tinggi. Sekarang ni kalau 10%, kalau rumah RM300,000, artinya kena cari RM30,000. Bagaimana kalau harga rumah RM500,000? Nampak gayanya apa yang disetujui Rasulullah Ibrahim katanya 12 bilion diperuntukkan. Jadi perlulah diusahakan sepanjang debat waktu menyentuh soal Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Jadi sekarang ni nak ulas satu-satu. Secara kita ada berapa kementerian? Ada 24 kementerian. Mana boleh diulas satu hari. Jadi bila sampai waktunya, sebab itu saya katakan, Ketua Pembangkang besok nak cakap pasal apa? Dia sepatut menyentuh semua 24 kementerian. Soal perumahan rakyat, soal kesihatan rakyat, soal pendidikan, soal pengangkutan, ekonomi rakyat, pendapatan dan sebagainya. Saya rasa sepatutnya dia bolehlah menyarankan supaya warga miskin, pendapatan ataupun sasaran kerajaan memberi bantuan itu disatukan. Jadi peruntukan katalah setahun, jumlahnya macam kata Rasulullah Ibrahim tadi, kerajaan memperuntukkan sekitar RM11,000 ataupun RM13,000. Jadi daripada RM13,000 itu dibagi kepada 12, sebulan ada RM1,100. Kalau RM1,100 tiap bulan masuk akaun rakyat yang miskin ni, saya rasa masalah miskin tengah tak ada dah. Jadi terpulanglah pada Ketua Pembangkang untuk menyuarakan pandangan ini. Ataupun kalau Ketua Pembangkang tak bercakap, ahli-ahli Parlimen yang lain, bagilah cadangan supaya bila sampai menyentuh soal bantuan kerajaan. Ini rasanya duduk dalam di bahagian jawatan kuasa Perdana Menteri. Peruntukan Perdana Menteri dengan bantuan dan sebagainya, waktu itu santunilah. Jangan berdiam diri. Jangan duduk di luar. Jangan cerita pasal usul ni tak percaya. Itu cerita lain dah sekarang. Jangan bawa usul yang bukan-bukan. Usul untuk rakyat. Itu yang paling penting, saudara. Kemudian, saudara, saya juga melihat masalah perumahan ini penting. Bila sampai saja Kementerian Kerajaan Tempatan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, kita mesti dengar siapakah yang akan memperjuangkan soal rakyat mudah untuk mendapat rumah. Agar skim kredit madani ini dapat direalisasikan. Bukan untuk yang kedua, untuk yang pertama. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan untuk menambah baik rumah pun ditingkatkan, rumah PPRT akan dibangunkan, perjuangkanlah untuk rakyat. Saya rasa inilah yang menjadi harapan pada rakyat yang menghantar anda sebagai ahli Parlimen untuk berbahas tentang soal kehidupan rakyat. Saya, sampai itu terdapat 12 inisiatif penting. Ini inisiatif pula untuk usahawan. Nampak gayanya apa yang ditekankan oleh Yang Amat Perdana Menteri adalah supaya usahawan-usahawan muda, usahawan desa, sama ada dia buat ikan kering ke, ataupun dia buat keripik ke, atau apa sahaja perniagaan. Di samping itu, perniagaan gerai-gerai yang akan ditingkatkan mutunya. Saudara, jadi skim jaminan kredit perumahan Madani, panduan lengkap, mohon dan syarat SJP boleh larilah anda, saudara. Tapi sekarang ini tentang inisiatif usahawan. Kerajaan menyediakan peluang cukup besar, saudara. Saya nampak untuk usahawan-usahawan ini apabila menyebut amanah ikhtiar dan juga tekun. InsyaAllah malam besok saya mengundang yang berbahagia Datuk Abdullah Sani selaku pengurusi tekun untuk kita mengulas bagaimana cara nak dapat pinjaman daripada tekun dan sebagainya.
elok anda ikuti siaran saya malam esok. Saya mengundang beliau hadir ke studio. Sambil itu mesti dia balut nama dia tak patut. Tapi bagaimanapun, saya melihat bahawa kerajaan pimpinan Datuk Anwar Ibrahim benar-benar mahu memandanikan usahawan-usahawan kita. Apabila beliau mengatakan bahawa bank-bank akan menyediakan pinjaman sama ada untuk dalam sektor pertanian, usahawan-usahawan muda, dalam sektor perdagangan, iaitu perniagaan, yang kecil-kecilan. Buat keropok, buat kerepek, ada dia punya dana-dana yang disediakan. Begitu juga, kalau nak memasarkan, maka ada geran yang disediakan oleh kerajaan, iaitu geran padanan digital. Sekarang ni saya nak memasarkan barang tak perlu susah lagi dah sekarang. Masuk saja dalam ruangan muka buku, sama ada internet dan sebagainya, di ujung jari, katakan apa produk anda. Dodol ke, makanan segera ke, ataupun rendang tok ke, apa saja barangan anda, maka ada dia punya geran dari kerajaan yang membantu untuk penyediaan. Ini penting supaya kita punya barangan kita itu dapat dipasarkan secara lebih meluas lagi. Kerana usahawan tempatan termasuk penjaja kecil akan mendapat geran padanan di bawah bantuan ini BSN untuk memacu usaha pendigitalan perniagaan mereka agar mereka kekal relevan dalam pasaran digital yang semakin berkembang. Kalau saudara betul-betul dapat menguasai digital di pasaran dalam muka buku, dalam internet ni saudara, pendapatan bukan sedikit saudara, bukanlah setakat 2-3 ringgit, boleh menjangkau ribuan ringgit. Ini untuk mereka yang mengusahakan perniagaan IKS. Begitu juga pusat nadi yang akan diwujudkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, di mana kerajaan memperuntukkan sekitar 100 juta ringgit untuk dalam tempoh 5 tahun. Inisiatif ini akan memperkasakan pusat nadi seluruh negara sebagai platform untuk komuniti usahawan memanfaatkan perniagaan dalam talian dan menjana pendapat tambahan dan memperluaskan operasi digital. Buat cantik-cantik, gambar dodol, supaya orang nampak seronok nak beli, bolehlah beli dodol. Dodol Perak, dodol Kelantan, dodol Negeri Sembilan. Boleh. Sebab kerajaan menyediakan dananya. Begitu juga program syarikat Media. Apabila khazanah menyediakan sekitar 1 bilion ringgit peruntukan untuk menyokong syarikat-syarikat tempatan di peringkat pertengahan untuk membina kapasiti dan memperkasakan keupayaan mereka bersaing dalam pasaran tempatan dan global melalui pembiayaan khas. Jadi kita tunggu bila pembentangan bajet ini pengkhususan dilakukan. Sebab itu saya minta kalau boleh warga saya, insyaAllah setiap malam sehinggalah selama tempoh 25 hari, tiap malam saya akan cuba mengulas apakah perbahasan dan apakah keputusan daripada Pak Menteri berhubung tentang kementerian bawah persediaan mereka. Sebab selalunya bila bajet ini saya dibentangkan, katalah contoh, sebagai contoh Kementerian Pengangkutan, peruntukan sekian-sekian banyak, 20 bilion ke, maka nak dibuat apa dia daripada 20 bilion itu? Pengurusan sekian banyak, pembangunan sekian banyak, dan wakil kerajaan akan bangun. Tuan Speaker, saya nak bercakap soal ini, 1, 2, 3, 4. Kemudian lepas itu diundi. Kadang-kadang sampai lewat tengah malam saya. Lepas perbahasan apa semua, undi. Bila bersetuju, maka ialah menjadi sebahagian daripada rang undang-undang, maka wang itu hendaklah digunakan dan apa sahaja yang diputuskan dalam jawapan menteri itu, itulah yang akan dijadikan sebagai unjuran untuk kita mendapatkan sama ada bantuan ke atau pinjaman dan sebagainya saudara. Sebab banyak saudara. Begitu juga skim insentif pemampanan pengekspor. Ini boleh gunakan Exim Bank apabila ada 750 juta disediakan. Kalau kita ada produk yang boleh sekarang ni saudara. Sebab itu saya minta supaya kita hayati, kita prihatin apabila yang awak Perdana Menteri, di mana Perdana Menteri melawat negara luar. Contohnya ialah makanan halal, halal hub. Kita boleh memasarkan barangan makanan halal ini apabila ada pensijilan daripada JAKIM, maka produk itu boleh diekspor. Jadilah kita usahawan yang bersifat global. Bukan lokal saja, global lah. Dalam zaman Zahid dulu kita global, global dan lokal.
Artinya, dia untuk pasar dalam negeri dan juga peringkat luar negeri. Saya kalau ikut peruntukan belanjawan berdasarkan tahun, nampak tinggi saudara. Boleh repeat balik tak ni admin? Saya nak tengok dari sekali lagi. Kita buat perbezaan. Admin boleh terima balik tak admin? Sebab nampak gayanya apa? Pada tahun 2019, bajet peruntukan adalah 314 bilion. Tahun 2020, 297 bilion. Tahun 2021, 322 bilion. Tahun 2022, itu apabila Anwar Ibrahim mengambil alih, adalah 332 bilion. Ini peruntukan belanjawan berdasarkan tahun saya. 2023, 388.1 bilion. 2024, 393 bilion. Dan 2025, 421 bilion. Begitulah prihatinnya Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memastikan kemakmuran negara kita ini dapat dikuasai oleh rakyat. Selalu saya katakan, negara kita makmur, saudara. Penghasilannya banyak, bukan sikit. Untuk perdagangan daripada bulan September, daripada tahun 2024, saya sudah pecah sampai 2 triliun. Tak termasuk lagi ekspor barangan, minyak kita. Segala-galanya banyak kita punya pendapatan, saudara. Tapi sejauh mana keberhasilan itu dapat dinikmati oleh rakyat? Sebab itu saya nampak kehadiran. Sebab itu saya katakan, kita mencari permata yang hilang seketika dan muncul balik supaya rakyat dapat menikmati kemakmuran negara kita. Hasil negara perlu dipulangkan kepada rakyat. Pendapatan kerajaan datang daripada percukaian. Bila adanya percukaian, bila ada ekspor, jualan dan sebagainya, ada cukai, itulah pendapatan kerajaan. Jadi kerajaan mengunjurkan ada pendapatannya yang begitu besar dan perlu dipulangkan balik kepada rakyat untuk emolumen ataupun gaji kekitangan kerajaan, untuk pembangunan supaya dapat rakyat. Saya dapat kita melihat 421 bilion saya meningkat pada 3.3%. Ini keadaannya dan KDNK kita adalah antara 4.5% hingga 55%. Unjuran kerajaan, hasil kerajaan persekutuan adalah 339.7 bilion. Kemudian hasil berkaitan petroleum adalah 60 bilion. Bukan jual minyak 20 bilion, tidak. Hasil yang akan disumbangkan daripada penghasilan petroleum adalah 62 bilion. Sementara itu defisit fiskal 38 bilion, kadar inflasi menurun antara 2% ke 35%. Apa nak lagi saya? Saya tak tahu lagi lah. Begitu juga dengan geran bayaran balik oleh Matrik. Matrik juga menyediakan peruntukan sekitar 40 juta. Ini bagi membantu pengeksport kita untuk mempromosikan produk perkhidmatan buatan Malaysia di 60 platform antarabangsa. Dan fokusnya adalah pasaran baru seperti Afrika, Amerika Latin dan juga Timur Tengah. Bagi program Air Tekad, itu 20 juta geran perdanaan yang disediakan untuk merangkumi caruman, insurans, takaful bagi usahawan mikro, peniaga kecil, ataupun penghantar barangan, serta peserta program ikhtiar. Itu juga dana pinjaman PKS oleh Bank Negara Malaysia adalah 38 bilion. Dana pinjaman untuk mereka yang mahu mengusahakan PKS, program yang kecil, bukan peniaga-peniaga besar saja. 38 bilion disediakan. Dana ini untuk menyokong usahawan PKS untuk beralih ke arah digitalisasi, otomasi serta memperkuatkan sektor agro makanan dan amalan perniagaan lestari. Dan sokongan pada keusahawan wanita dan belia. Ini Perdana Menteri begitu prihatin kepada wanita. Sokongan pada peniaga wanita yang disuruh rumah, yang buat dari rumah. Sokongan itu sebanyak 650 juta. 650 juta disediakan. Boleh dapat pinjaman saya. Dana khusus untuk wanita dan belia yang berminat untuk menceburi bidang keusahawan. Untuk memberi peluang lebih besar kepada golongan ini untuk mencipta kejayaan dalam bidang perniagaan. Tak kisahlah. Meniaga ikan kering pun bungkus dengan cair. Saya selalu mengatakan, kalau bila kita masuk dalam sektor makanan ini, yang paling penting adalah pembungkusan. Itu yang paling penting saya. Sebab cuba lihat saya, macam ubi kentang. Saya katakan, ubi kentang tu yang di packaging ataupun pembungkusannya cantik. Banyak produk-produk ni saya. Kerana cantik tu, ubi kentang kalau dalam satu tin, dalam slop tu cuma ada, saya ingat,
paling banyak pun 2 atau 3 butir saja ubi kentang. Tapi dijual pada harga sampai RM6.50. Ada sampai RM7 dan menjadi makanan sampingan. Kalau kita dapat mengusahakan keledik, bagaimana ubi kayu? Tapi janganlah ubi kayu, ikan kering kita bungkus dalam plastik. Cari sistem pembungkusan. Berbincanglah dengan pihak-pihak yang tahu tentang pembungkusan. Didesainkan dengan cantik. Ikan haruan ataupun ikan bilis yang mata biru. Kalau tak ada lah mata hijau saya. Ikan bilis mata biru dari Sabah pembungkusannya. Saya yakin mudah dan dipasarkan bukan sahaja di kedai-kedai, melalui internet juga sahaja. Begitu juga pembiayaan usaha Bumi Putra yang ditajuk oleh MARA, Perbadanan Usahawan PUNB. Kerajaan menyediakan sekitar RM800 juta sahaja. Ini untuk menyokong lebih ramai usahawan Bumi Putra, termasuklah artisan tempatan, melalui program pembiayaan dan sokongan pembangunan perniagaan mereka. Itu juga program tunang usahawan belia muda, Bumi Putra TUBE 20 juta. Begitu juga industri kreatif, pelakon, banyaklah saya nak buat filem ke nak buat drama boleh. Berkaryalah anda sebab kerajaan menyediakan sejumlah RM25 juta sebagai inisiatif untuk menyokong syarikat industri kreatif melalui suntikan ekuiti dan pembiayaan khas. Bagi sokongan perniagaan Bumi Putra oleh PHB dan Equinas melalui Yayasan Pelaburan Bumi Putra, Pelaburan Hartanah dan Equinas akan menyediakan sokongan pada perniagaan Bumi Putra di sepanjang kitaran perniagaan mereka. Jadi inilah dengan pelbagaian inisiatif yang disasarkan dalam Belanjawan 2025, tahun 2025 kita akan dapat melihat kerancakan ekonomi negara kita bagi memastikan usahawan negara kita dari penjaja yang kecil penjaja yang buka gerai. Ini barulah betul cakap Makcik Kiah meniaga goreng pisang, Makcik Limah jual nasi lemak, tapi dengan pembungkusan yang baik, gerai yang cantik, maka dapat menjana keberuntungan. Tapi kalau sekadar duduk tepi jalan, Makcik Kiah, Bampin, bawa teksi, boleh dapat sekian banyak. Tang mana datangnya saya? Mereka tidak ada suntikan modal, tidak ada bantuan bagaimana untuk memajukan perniagaan. Cuma janganlah semua orang pula berderet pula gerai nasi lemak pula, berderet pula gerai goreng pisang. Pilih-pilihlah. Cerita banyak saya sepanjang musim pilihan raya, saya pergi ke kawasan-kawasan macam saya pergi Denggiri. Saya tengok ada penjaja-penjaja yang boleh ditingkatkan perniagaannya. Begitu juga masa saya pergi ke Dun Mahkota di Johor. Johor saya terkenal dengan dia punya berani gam, terkenal dengan asam pedasnya, terkenal dengan mie rebusnya. Kalaulah peniaga-peniaga kecil, tempatan dapat mengusahakan perniagaan mereka dengan bantuan yang ada, saya rasa boleh dimajukan. Tak ada masalah, cari tempat yang elok, yang agak strategik, berbincang pula dengan PBT. Kerana menurut Yang Amat Perdana Menteri, beliau akan memastikan tidak lagi ada birokrasi. Ini yang saya suka sangat. Nak maksudnya kalau kerajaan nak ada birokrasi pula, melengah-lengahkan satu permintaan, permohonan. Berderet-deret menunggu sebab tadi waktu beliau membentangkan belanjawan tu turut disentuh saya. Beliau tidak mau melihat bagaimana rakyat yang berurusan dengan jabatan kerajaan berderet-deret tunggu begitu lama, beratur untuk mendapat giliran. Tak payah. Sekarang boleh melalui dalam digital, masuk pukul berapa nak jumpa. Jadi ertinya birokrasi tak ada. Bila tiada birokrasi dan kaki tangan kerajaan tidak lagi terjebak dalam rasuah, korupsi dan sebagainya, pastilah mudah untuk setiap rakyat memiliki sama ada nak minta tempat, tapak perniagaan. Ini kita dengar macam-macam cerita. Nak cari tapak perniagaan, kena jolok sana, jolok sini. Belum nak berniaga lagi, modal tak ada. Sekarang ni dapat tapak yang cantik, perniagaan yang jelas. Ada dia punya, sama ada jumpa tekun, amanah ikhya. Banyaklah. Saya sebenarnya nak berjumpa dengan Presiden Koperasi Malaysia, Datuk Fatah Abdullah, tapi dia kata dia nak ke Jepun pula. Jadi mungkin minggu depan, hari Ahad minggu depan, saya akan mengundang beliau. Bagaimana koperasi membantu warga kita berniaga. Sebab kita lihat saya macam di Bangi, banyak gerai-gerai yang produk mereka yang boleh diketengahkan. Jadi, sebagaimana saya katakan tadi, berita gembira ada untuk kaki tangan kerajaan. Saudara, bantuan khas itu bonus lah saya.
Bulan Februari masuk 500. Kalau seorang bekerja, kalau satu dalam satu keluarga itu isterinya bekerja, dia pun bekerja, mungkin anak sulung bekerja kerajaan 3 orang ada 1,500. Nak tunggu apa lagi, Cok? Buat kerja lah, duit dah dapat. Duit itu kena ingat, datang daripada rakyat supaya anda dapat membantu rakyat. Itu yang dipentingkan. Dan bantuan khas diberikan juga kepada semua pesara kerajaan. Ini yang amat mengembirakan saya. Pesara kerajaan terutama anggota tentera yang tak berpencen. Kita tahu ramai warga tentera yang mengambil keputusan berhenti daripada pekerjaannya sebelum tempoh 25 tahun dia tak ada pencen. Dan sekarang ni kerana tak ada pencen, tak ada, tapi sekarang ni ada bantuan khas RM500 yang disediakan oleh kerajaan yang tak berpencen, saya. Yang pencen lainlah. Bagi juga termasuk veteran berpencen, veteran tak berpencen, 250 disalurkan pada Februari. Bulan Februari nanti ada masuk lagi duit saya. Dan beliau selaku Menteri Kewangan berkata, selaras dengan sistem persaraan perkhidmatan awam, pelarasan pencen akan dilaksanakan secara berfasa berdasarkan pelarasan peratusan ke atas gaji akhir pesara mengikut kumpulan. Jadi sebab itu saya melihat apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Timbalan Perdana Menteri, saya membuat kenyataan ini kerana beliau sebagai Presiden UMNO. Sebagai warga UMNO, beliau mengatakan bahawa beliau mengalu-alukan belanjawan yang dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu empati pada rakyat. Katanya belanjawan yang dibentangkan oleh Perdana Menteri dirangka dengan teliti dan terangkum menyeluruh berbantukan kepada visi kerangka ekonomi madani. Selaku Timbalan Perdana Menteri, selaku Presiden UMNO, Datuk Seri Aziz Zahid Hamidi menyatakan inisiatif yang dilaksanakan mampu mempercepatkan reformasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara inklusif. Jadi katanya peruntukan keseluruhan sebanyak 421 bilion yang merupakan belanjawan besar, terbesarlah dalam sejarah saat ini, mencerminkan komitmen kukuh serta kesungguhan kerajaan madani dalam negara untuk berada dalam situasi berdaya tahan. Katanya tumpuan utama diberikan kepada kesihatan rakyat dan pemulihan ekonomi, selaras dengan hasrat untuk memastikan tiada golongan yang terpinggir dalam urusan kemajuan. Sebab itu beliau menzahirkan rasa terima kasih kepada Perdana Menteri, terutama sekali atas peruntukan sebanyak 11.96 bilion saya. Kementerian yang dipacu oleh Datuk Seri Zahid Hamidi iaitu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, ini menyentuh soal warga yang tinggal di luar bandar. Bahawa peruntukan diberi oleh kerajaan madani ini adalah sejumlah 11.96 bilion. Itu meningkat sebanyak 405.27 juta ataupun 3.51% berbanding tahun lalu. Banyak saya. Ini bukan untuk warga kota, tapi untuk warga desa. Daripada jumlah 4.47 bilion diperuntukkan untuk perbelanjaan mengurus dan 7.49 untuk bayar mengurus, bayar gaji cuma 4.47 bilion saja saya. Tapi untuk tujuan perbelanjaan pembangunan adalah sejumlah 7.49 bilion ringgit. Dan peruntukan itu katanya akan dimanfaatkan sepenuhnya bagi memperkukuhkan agenda desa madani dan memberikan manfaat kepada seluruh 81 juta penduduk desa. Selaku Presiden UMNO tentulah beliau suka sebab UMNO ni memang ramai ahlinya di luar bandar saya. Dan menurut Sri Zahid lagi, kerajaan turut meningkatkan peruntukan kepada Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda. Warga Felda ada peruntukannya. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan FEKRA ada dapat peruntukan. Pihak berkuasa Kemajuan Perkebun Kecil dan Besar Getah RISDA naik daripada peruntukan sebanyak 2.6 bilion. Sedangkan tahun lalu cuma 24 bilion. Ini membuktikan komitmen yang tinggi terhadap pembangunan sektor pertanian dan komuniti desa. Dan selaku pengurusi Majlis Tibet, yang penting juga. Sebab beliau pergi ke China, pergi ke Tokyo, beliau pergi ke Manila baru ni untuk mempromosikan Tibet dan sebagainya. Selaku pengurusi Tibet, peruntukan tambahan yang disediakan oleh kerajaan sejumlah 7.5 bilion. Daripada yang tahun lalu cuma 6.8 bilion, tapi untuk tahun 2025, Tibet mendapat peruntukan sejumlah
7.5 bilion. Yang ini membuktikan bahawa komitmen kerajaan untuk memperkasakan ekosistem Tibet, khususnya dalam menjalin kerjasama dengan industri, menyediakan peluang pekerjaan kepada warga belia kita dan komuniti pedalaman orang-orang asli. Malahan, masyarakat orang asli juga tidak terkecuali turut diberi perhatian oleh Yang Mohd Perdana Menteri melalui Bawang Belanja Madani ini, di mana peruntukan meningkat pada hampir 380 juta. Berbanding tahun dulu cuma 330 juta. Jadi, usaha ini merangkumi projek pembangunan semula ladang orang asli serta pelbagai inisiatif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, saya dalam usaha menghadapi cabaran bencana banjir, ini juga penting. Saya Amiri selaku pengurusi NADMA, beliau amat berterima kasih apabila hampir 600 juta ringgit diperuntukkan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Dari jumlah tersebut, lebih 300 juta telah pun diperuntukkan untuk tindakan segera. Bila berlaku banjir saja, kerajaan juga telah menyiapkan 8 projek rancangan tempatan banjir bernilai 540 juta dan merancang 12 lagi projek rancangan tempatan banjir dengan kos 3 bilion ringgit. Jadi, melalui perancangan, komitmen yang jelas dan rangkum, maka Belanjawan 2025 ini bukan sahaja memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi, tapi juga untuk memastikan kesejahteraan rakyat terus terpelihara. Selaku Presiden UMNO, selaku Timbalan Perdana Menteri, bila dapat melihat bahawa apa yang dilakukan oleh Kerajaan Madani ini benar-benar untuk menyantuni rakyat. Saya baca detail lagi dekat page PMN Ibrahim bagi mengelakkan kekeliruan. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa tanggungan subsidi masih diteruskan untuk 85% rakyat Malaysia. Maknanya kerajaan akan terus menanggung subsidi yang dianggarkan berjumlah 12 bilion ringgit untuk keperluan 85% rakyat. Tuan, mari kita menyokong kerja apa pada PMN Ibrahim. Assalamualaikum.